Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumaat 7 Mei 2021, Bicara Pengguna kembali ke kaca TV anda. Malam ini kami bersiaran secara langsung di saluran berita RTM My Freeview 123. Kalau anda nak tonton kami di Facebook, anda boleh cari kami di carian Facebook Berita RTM ataupun di 5 Bicara. Melihat kepada pelbagai sebenarnya inisiatif kerajaan telah laksanakan bagi memastikan sumber-sumber ini digunakan secara lestari, digunakan secara berhemah. Malam ini salah satu sumber yang kita akan bincangkan iaitu berkaitan dengan sumber air. Jadi kalau kita letakkan sumber air itu adalah satu anugerah. Sumber air itu adalah satu pemberian atau nikmat yang perlu kita raikan. Namun dalam waktu yang sama kita kena memahami ia terhad. Ia bukan sahaja boleh digunakan untuk hari ini, malah kita kena memastikan generasi-generasi akan datang juga memiliki apa yang kita nikmati hari ini. Jadi malam ini kita bersama dengan Pengarah Kanan Bahagian Pembangunan dan Audit Industri Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Tuan Muhammad Nasir Mahmud. Tapi sebelum tu kita akan bersama dengan Cik Seroja, apa yang berlaku di Sandiwara Pengguna. Tukang masak kerjanya enteng elah. Habis masak kita cium. Peluk. Alamak, air tak ada pula. Macam mana aku nak meniaga? Inilah dia orang ni. Air tak ada, asyik tak ada je air. Setiap bulan bayar bil. Apa pun tak boleh. Aduh, air tak ada apa semua. Macam mana kita nak meniaga? Kena fikirlah sikit orang yang meniaga ni. Kan masa tu penting. Hello. Buat apa tu dari hujung? Saya dengar awak marah-marah. Kenapa? Marah lah. Air tak ada. Kita meniaga. Marah. Geram Tapi awak tahu tak kenapa punca air tak ada? Tak tahu. Puncanya daripada pencemaran air. Awak tahu yang sekarang ni awak tengah buat apa tu? Tu. Oh, ini. Tengah buat apa? Oh, ini minyak masak saya tadi tu. Dah tak gula, saya buang dalam ni. Kan nanti dia masuk dari situ, masuk ke longkat. Habis kita. Senang kan? Senang. Buang macam tu je kan? Inilah salah satu punca berlakunya pencemaran air. Bila pencemaran air berlaku, itulah tak ada air dekat kepala paip tu. Salah ni. Salah. Ni semua perkara-perkara ni, segala awak buang sampah, sisa makanan, minyak-minyak, lebihan minyak dekat sinki. Inilah punca-puncanya pencemaran. Lepas awak buang daripada sinki tu, lepas tu dia masuk ke mana? Masuk ke longkang. Lepas dia masuk ke longkang, dia akan pergi ke longkang besar. Lepas pergi ke longkang besar, dia akan pergi ke sungai. Lepas sungai dia pergi ke hati awak. Lepas sungai itulah dia akan pergi ke loji, Wak. Daripada loji itulah bila minyak tak boleh bercampur dengan air, itulah yang menyusahkan loji untuk tapis minyak dan keluarkan minyak yang bersih untuk pengguna. Itu pun awak tak tahu. Salah kan? Salah. Itulah sebab air tak ada. Bila berlaku segala pencemaran, semua nak tuding jari. Semua salahkan syarikat air lah. Hilanglah. Tapi awak tak tahu yang awak buat tu pun salah satu punca kepada pencemaran air. Itu pun saya nak ajar. Salah. Dah, letak tepi. Letak sekarang. Saya nak mi goreng satu. Saya bagi awak 5 minit. Mi goreng. Siap. Mi goreng pula. Alamak, ni air tak ada ni macam mana? Itulah salah satu masalah yang kita menghadapi apabila kurangnya kesedaran berkaitan dengan kegunaan air, kelestarian sumber air. Apa yang kita tahu, bila kita buka paip, air kena keluar. Kalau tak keluar, kita marah. Jadi malam ini kita tanya kepada Pengarah Kanan Bahagian Pembangunan dan Audit Industri Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Tuan Muhammad Nasir Mahmud. Apa khabar? Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih Puan Cira kerana menjemput kami dan SPAN untuk berkongsi tugas dan fungsi kami dengan para penonton. Baik, awalnya kalau kita bincangkan, saya pun pengguna sebenarnya. Jadi bila kita buka air itu, kita nak ada air. Dan kalau tak ada, kita marah. Itu yang dihadapi pengguna kebiasaannya. Betul. Air adalah sumber kehidupan. Dan kita tak hargai air selagi kita buka pilih ada air. Betul. Bila kita buka tak ada air, mulalah kita mengamuk. Betul. Jadi pada awalnya kita tahu SPAN ni telah pun ditubuhkan
2007, lebih 10 tahun. Tetapi mungkin ada kebanyakan mereka yang di luar sana masih memerlukan info berkaitan dengan perbezaan atau mungkin fungsi dan objektif penubuhan SPAN. Okey, terima kasih. Untuk makluman penonton, SPAN ditubuhkan pada 2007 dan dikuasakan Akta SPAN pada 1 Januari 2008. Fungsi utama kami adalah mengawasi dari segi ekonomi, sosial, teknikal dan juga enforcement ke atas pelanggaran yang berkaitan dengan industri bakaran air dan perkhidmatan pemotongan. SPAN dia merangkumi dua bidang ataupun jenis industri air, satu air bersih dan satu air kotor. Air bersih biasanya diurus kendalikan operasinya oleh operator air dan air kotor sewerage diuruskan oleh majoritinya oleh Indah Water Consortium IWK. Dan bermula 2008 kami telah ditubuhkan pejabat-pejabat cawangan di Terengganu, Melaka, Johor, Penang, Perak. Kami berfungsi secara perundangan. Apa yang kami buat perlu merangkumi undang-undang yang telah termaktub di dalam Akta 655 dan perundangan subsidiari. Termasuklah SPPCA, Skim Pelebalan Cekap Air yang kita akan bincangkan malam. Jadi kita tahu SPPCA itu telah dipromosikan saban tahun, saya agak lebih kurang 5 tahun ada tuan kan? 2014. 2014. Tapi bila kita bandingkan dengan kegunaan pengguna hari ini, mungkin kesedarannya masih kurang? Secara umumnya, mungkin majoriti pengguna belum mendapat maklumat yang tepat. Dan sehinggalah bermula 10 Mei nanti, kami akan menguatkuasakan subsidiari, perundangan subsidiari di bawah Akta 655 untuk mewajibkan pembangunan baru menggunakan peralatan ataupun lengkapan cekap air yang akan digezet bermula 10 Mei 2021. Jadi produk-produk yang dipromosikan di bawah SPPCA, kita tahu kalau air je kita ingat kepada pilih air, tapi ada juga beberapa produk. Okey, satu soalan yang bagus. Terdapat 5 produk yang telah digazetkan. Selain dari pilih, itu antara yang terawal. Yang kedua adalah pancuran mandi ataupun shower head. Yang ketiga dual flush untuk toilet. Dan yang ketiga urinal. Mungkin kalau dekat rumah kita jarang jumpa, tapi kalau dekat public toilet ataupun toilet pejabat, mall, tempat buang air kecil, itu pun telah digazetkan sebagai produk cekap air. And then yang khususnya adalah mesin basuh. Terdapat beberapa brand ataupun model mesin basuh yang telah menepati ciri-ciri cekap air yang telah disahkan oleh SIRIM. Baik, ciri-ciri itu dipantau dari segi bagaimana? Okey, sebelum diiktiraf sebagai produk cekap air dan diberi penarafan bintang, star rating, penggunaan air oleh setiap lengkapan akan diuji sahkan oleh SIRIM. Jadi satu kaedah yang piawai dan rasmi telah digunakan untuk memastikan produk berkenaan memang menepati kehendak kami dari segi total water usage for each particular item. Jadi kita boleh bagi satu jaminan bila pengguna menggunakan produk cekap air dalam senarai tadi, yang 5 senarai tadi, dari kita punya kajian dan feedback, dia merangkumi 80 ke 90% total usage dekat rumah. Maksudnya kalaulah sebuah rumah atau premis menggunakan kesemua senarai yang telah digazetkan, premis berkenaan boleh menjimatkan bil sehingga 50% berbanding dengan existing. Maksudnya pelaburan yang digunakan untuk membeli peralatan itu boleh dapat pulangan selepas mungkin 4 bulan, 6 bulan. And then after that, mungkin bukan keuntungan, tapi penjimatan telah berlaku untuk setiap premis yang berkenaan. Jadi kalau diikutkan, Tuan ada nyatakan star rating, ada 1 bintang, 2 bintang dan 3 bintang. Jadi bagaimana rating itu diberi perbezaan-perbezaannya? Okey. Tadi saya dah mention setiap produk akan diuji sahkan oleh SIRIM. So, 1 bintang dia bermaksud jimat air. Dia ada kadar-kadar tertentu yang terlalu detail untuk saya kongsikan dari segi jumlah penggunaan.
2 bintang bermaksud sangat jimat dan 3 bintang bermaksud paling jimat. Jadi kalau pengguna bercadang untuk membeli produk jimat air, carilah yang 3 bintang. Itu yang paling menjimatkan. Baik, kalau kita berbalik kepada perkakas jimat elektrik yang ada 1, 2, 3 bintang, makin banyak bintang tu makin mahal juga harganya. Itu juga berlaku di produk ini. Disebabkan oleh teknologi ataupun pembinaan produk itu, kemungkinan harganya lebih tinggi. Saya difahamkan dalam 20% berbanding dengan produk yang tidak dikategorikan sebagai jimat air. Tapi tadi saya dah sebut, selepas satu masa, katalah 6 bulan, dia akan dapat pulangan balik dari segi penjimatan bil. Jadi untuk satu jangka masa panjang, selepas 6 bulan, pengguna dah dapat menikmati penjimatan bil air. Itu satu skop. Belum lagi kita bincang mengenai kesan sampingan dengan mengurangnya pelepasan air ke alam sekitar yang boleh menyebabkan kesan-kesan lain sampingan. Yang itu mungkin kita akan cover selepas nanti. Baik, dari tahun 2014 produk cekap air ini diperkenalkan. Dari itu ada produk-produk yang dipantau dan bagaimana hasil yang mungkin Tuan boleh kongsikan dilaksanakan di mungkin premis-premis atau bagaimana? Okey, setakat ini belum ada satu kajian yang detail, tapi SPAN telah mengorak langkah dengan memulakan penukaran pili-pili di masjid-masjid dengan pili cekap air, dan kalau tak silap saya telah ditukar di kebanyakan masjid negeri di Semenanjung. Okay. So dari segi penyimatan secara total saya tak pasti, tapi dari segi pembaziran, contohnya bila kita ambil wudu, ada satu video yang dikeluarkan oleh SPAN antara menggunakan pili cekap air dengan pili yang biasa. Kadar ataupun rasio penyimatan hampir 1 hingga 5, mana 5 kali ganda lebih jimat semasa mengambil wuduk mengenai pili cekap air. Itu di masjid-masjid, dan mungkin ada premis-premis lain yang dilakukan sebab kita tahu dari segi bangunan-bangunan awam ada yang telah dilaksanakan. Setakat yang saya tahu belum ada lagi secara besar-besaran. Kemungkinan terdapat pejabat ataupun ofis tertentu, contohnya di kementerian. Sebab SPAN telah berhubung dengan kementerian berkenaan dengan produk cekap air. Jadi saya boleh sahkan kementerian alam sekitar dan air telah menggunakan pili cekap air. Dan saya percaya selepas penggunaan pili cekap air, khususnya penggunaan untuk pili berkenaan, contohnya tempat berwuduk, dia punya penggunaan akan menurun. Cakap pasal jimat air ni kan, kalau kita lihatkan kepada harga-harganya, satu botol, kalau kita tahu satu botol dalam 1.5 liter, itu harganya masih ialah dalam RM1, RM2. Tapi kalau kita lihat kepada paip yang free flow ini, mungkin kurangnya kesedaran pengguna untuk memastikan yang air itu perlu dilestarikan, perlu diguna secara berhati-hati dan cermat. Selepas ini kita akan kembali di studio Bicara Pengguna. Kita akan berehat seketika. Carta Pengguna minggu ini. Nombor 5. Pesalah ingkar naik mendadak. Ramai ditahan gagal daftar butiran. Petikan Putusan Malaysia. Nombor 4. Penerima vaksin AstraZeneca dilindungi insurans. Petikan Berita Harian. Nombor 3. 53 peniaga di kompaun gagal patuh harga. Petikan Kosmo. Nombor 2. Pengeluaran getah asli negara susut. Petikan Berita Harian.
Baik, dalam carta pengguna yang menarik perhatian saya di tangga yang ketiga, 53 peniaga di kompaun gagal patuh harga. Ini bagi mereka yang gagal patuh harga. Bagaimana pula mereka yang gagal mengikuti saranan kerajaan menggunakan pilih cekap air? Bagaimana Tuan? Okey, terima kasih atas soalan Puan Syira. Penggunaan produk cekap air bila telah digazetkan sebagai satu perundangan subsidiari, ianya bukan lagi pilihan. Untuk produk ataupun pembangunan yang dibuat selepas 10 Mei 2021, selepas digazet perundangan subsidiari produk cekap air, ianya bukan lagi satu pilihan, tapi pemaju dan mereka yang menguruskan pembangunan baru perlu ataupun diwajibkan untuk menggunakan produk cekap air. Ianya bukan pilihan, dan kalaulah berlaku violation, keingkaran, dan bila kami buat enforcement, yang mana memang kami salah satu fungsi SPAN adalah melakukan enforcement untuk memastikan pematuhan ke atas akta, ianya boleh menyebabkan mereka yang melanggar undang-undang subsidi ini dibawa ke mahkamah. Jadi saya tak pasti dari segi mentaliti pengguna di luar sana, terutama sekali pihak-pihak pembangunan yang besar-besar, sebab penggunaan produk cekap air ia akan memberi pulangan jangka panjang kepada pemilik bangunan ataupun pengurusan. Jadi tidak sebab untuk mengelak, tapi sepatutnya berlumba-lumba untuk memastikan produk yang digunakan mematuhi SPPA yang telah ditetapkan oleh SPAN. Maknanya bangunan sedia ada sebelum 10 Mei ini ia secara voluntary. Okey, undang-undang ini dia tidak bersifat retrospektif. Maksudnya ia hanyalah diwajibkan bermula 10 Mei dan ke depan. Untuk bangunan ataupun premis yang telah wujud sejak sekian masa, ini adalah sukarela. Tapi sebagaimana yang kita bincang awal tadi, sebab produk cekap air ia akan menjimatkan bil. Jadi tidak ada sebab kenapa ia perlu diabaikan. Betul. Betul. Baik, kalau kita lihat kepada saranan SPPCA itu sendiri memberi manfaat kepada pengguna air. Jadi apa mungkin manfaat lain kepada pengguna? Untuk memahami chain of supply ataupun rantaian perbekalan dengan kitaran air dari sumber air, air bersih, and then sampai ke premis, keluar ke alam sekitar, ia akan masuk ke loji AWK, loji kumbahan. Okey, satu rantaian the chain of water supply. Jadi bila kita dapat jimatkan air di premis, bermakna kita dapat mengurangkan secara idealnya bila pengguna katalah 20-30 telah terdapat 1 juta pengguna dekat Malaysia ni menggunakan produk cekap air. So by that time, kalau sebelum ni kita menggunakan 1 liter seminit, ini contoh. Tapi selepas menggunakan produk cekap air, kita hanya menggunakan 500 ml, separuh. So secara idealnya, kadar penggunaan air akan berkurang. And then bila berkurang, keperluan untuk membina loji baru dapat ditangguhkan. So pembinaan loji baru memerlukan dana. Dan dana berkenaan akhirnya akan dibayar oleh pengguna sebab pengguna akan bayar bil. Itu satu sudut. Sudut yang kedua, bila kita mengurangkan pembuangan ataupun discharge air sewage ataupun salage, air kumbahan atau limbahan ke alam sekitar, kita dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Satu. Yang kedua, bila air kumbahan yang kurang ataupun tidak bertambah dari tahun ke tahun mengalir ke loji AWK, kos operasi AWK akan dapat dioptimumkan. Jadi dalam chain of supply tadi, kita boleh menangguhkan pembinaan loji rawatan air, satu. And then kos operasi loji AWK pun dapat distabilkan atau dioptimalkan. So dari segi cost effectiveness, akhirnya dia akan terpantul kepada pengguna dari sudut tarif dan bayaran-bayaran tertentu yang dikenakan oleh operators yang berkenaan.
Itu secara gambaran, secara umumnya based on your question. Puan. Okey, kita tahu ini telah dilaksanakan sekian tahun. Jadi bagaimana penerimaan mereka pengeluar produk-produk ini? SPPCA telah dilancarkan 2014. Penerimaan kemungkinan bagi saya punya analisa, sebab ini di bawah saya punya division, saya tengok agak suam ataupun sejuk. Mungkin disebabkan oleh kesedaran pengguna ataupun pembeli, the demand ataupun the market demand itself. Yeah. Jadi that's why kami di SPAN bermula tahun 2021, kami lebih agresif dari segi promotion, termasuklah sesi malam ni. Dan kami telah berbincang dengan pengurusan untuk memberi rebate, direct rebate kepada pengguna yang beli, kemungkinan 10%. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, kami sedang berbincang dengan pasaraya atas talian yang majoriti kita buat pembelian untuk dia memasarkan produk cekap air, dan kita akan bagi rebate. The arrangement still dalam proses. Tapi untuk promosi penggalakan tu memang kita telah rancang ada 2-3 program untuk 2021. Betul Tuan, kalau kita lihat 10 Mei lagi beberapa hari, apa yang telah diusahakan pihak SPAN untuk ke arah 10 Mei ini? Okey, yang pertama kita engage, lebat uruskan media. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tadi saya sebut untuk memberi rebate. Dan yang ketiga, kita akan melibatkan engagement dengan pihak-pihak pemaju. Contohnya REDA dan juga penghilang-penghilang untuk menggunakan produk cekap air. Jadi dari segi pendekatan bukan setakat satu hala, tapi kita cuba menggunakan konsep the so-called ber-to-be dari segala sudut yang ada. Betul. Bila dengar rebate, satu perkara yang perlu Tuan jelaskan lagi, rebate-rebate itu bagaimana kita nak dapatkan dan produk-produk atau jenama-jenama apa sahaja yang mungkin pengguna boleh dapatkan rebate ini. Okey, dari segi pelaksanaan masih lagi dalam peringkat kita memperhalusi. Tapi dari pembinaan kami dalaman, ada yang cadang mungkin beli mesin basuh dapat rebate RM200. Beli shower head mungkin dapat rebate 10%, 20%. Itu antara cadangan. Tapi yang penting saya nak menyeru pengguna di luar sana untuk like dan follow Facebook SPAN. Sebab pengumuman terkini, tawaran-tawaran dan rebate kita akan umumkan dalam Facebook SPAN. Jadi jangan miss untuk follow dan like Facebook SPAN. Bermula 10 Mei ini? Bermula 10 Mei dan ke atas sila follow dari masa ke semasa. Okey, kita lihat kepada produk-produk ini yang Tuan jelaskan. Ada 5 produk dalam SPPCA ini dan mungkin Tuan boleh jelaskan di mana pengguna boleh membezakan produk-produk yang cekap air, produk yang tidak cekap air dan mungkin dari segi pelabelan atau bagaimana? Okey, petanda yang jelas dan satu-satunya petanda yang ada adalah dari segi star rating, penarafan bintang. Itulah petanda yang pertama sekali perlu dilihat untuk membeli dan saya syorkan carilah produk yang 3 bintang kerana itu yang paling menjimatkan air. Senang nak dapatkan di kedai-kedai hardware ke atau bagaimana? Dari senarai yang kami ada, dianya tidaklah sebanyak produk tidak cekap air. Sebab tidak banyak kedai yang memasarkan. Tapi dari segi model telah ada 5 model yang berdaftar dengan kami dan ianya terdapat di pasaran. Dalam siaran RTM saya tak boleh nak mention nama model berkenaan. Kita lihat kepada barangan-barangan produk ini yang jual secara meluas di kedai hardware, ada secara dalam talian pun ada. Mungkin ada bagaimana pengguna nak dapatkan maklumat syarikat-syarikat yang telah pun berdaftar di bawah SPPCA ini? Okey, terima kasih. Antara salah satu yang kaedah terbaik adalah dengan melayari website SPAN di bawah webs. Di sana kita telah senaraikan syarikat-syarikat ataupun pengeluar yang berdaftar untuk memasarkan produk cekap air. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh menelefon kami di ofis di Ibu Pejabat SPAN. Kami akan membantu pengguna atau mereka yang berminat untuk membeli produk cekap air.
Kita lihat kepada permintaan pengguna sendiri berkaitan dengan produk-produk ini. Kalau kita tidak meningkatkan kesedaran itu, bagaimana pula produk-produk ini dapat dijual atau mungkin produk-produk ini dapat dilestarikan, dapat digunakan secara menyeluruh oleh rakyat Malaysia. Apa yang penting malam ini kita bincangkan bagaimana sumber air itu perlu diperhalusi kegunaannya, perlu dihargai anugerah dan nikmatnya. Kita akan kembali selepas ini bersama Bicara Pengguna. Baik, terima kasih kerana terus setia bersama Bicara Pengguna. Apa yang kita bincangkan malam ini ialah salah satu usaha yang dilaksanakan pihak kerajaan untuk melestarikan sumber air dan membudayakan kegunaan atau membudayakan penggunaan yang lebih cekap, yang lebih cermat. Bila kita berbalik kepada pengguna sendiri menggunakan produk-produk ini, ada beberapa produk yang dijualkan secara meluas berkaitan dengan jaminan jimat air, jaminan air yang bersih dan sebagainya. Salah satunya ialah penapis air yang kita lihat dipasang di rumah-rumah. Adakah itu termasuk dalam pelaksanaan SPAN? Okey, apa yang digazetkan oleh perundangan subsidi SPAN adalah 5 yang tersenarai yang kita sebutkan tadi. Penapis air tidak disenaraikan dan ianya bermaksud tidak dikawasi oleh SPAN. Tapi saya suka mengingatkan pengguna agar tidak terpengaruh dengan kempen-kempen tanpa satu bukti yang jelas. Contohnya jimat air, jimat elektrik dan membunuh kuman. Sebab benda ini perlu dibuktikan secara empirikal di makmal bertauliah. Jadi sebelum kita komit untuk membeli satu produk, perlu dipastikan secara teliti. Jadi jawapannya tak tersenarai dalam senarai yang digazet oleh SPAN. 5. Setakat ini memang pengguna bebas atas budi bicara masing-masing. Okey. Baik, kalau kita berbalik kepada SPPCA itu sendiri, apa yang menarik perhatian pengeluar produk? Kalau mereka mengeluarkan produk pilih air atau sebagainya, bagaimana mereka boleh daftar di bawah mungkin di bawah produk-produk yang dipilih pihak SPAN? Kaedahnya sangat simple, Puan. Pertama sekali mereka perlu mengisi satu borang yang untuk menyatakan hasrat. And then langkah kedua adalah mereka perlu menguruskan produk berkenaan dengan SIRIM untuk menguji dan mengesahkan bahawa produk berkenaan memang terbukti cekap air based on julat penggunaan yang kita tetapkan. Yang ketiga, bila dah dapat pengesahan SIRIM, mereka perlu berdaftar dengan SPAN untuk menggazetkan produk berkenaan sebagai produk cekap air. So bila dia dapat penarafan bintang, the star rating 1, 2 atau 3, mereka boleh menggunakan star rating berkenaan ataupun label berkenaan untuk dilekatkan dan dipromosikan ke pasaran. So langkahnya sangat simple. Yang penting komitmen dari pengeluar dan awareness dari pengguna untuk menggunakan produk berkenaan. Even dalam proses untuk mempromosikan, salah satu soalan yang Puan tanya tadi, sekarang ni terdapat sedikit jumlah fee yang perlu dibayar oleh pengeluar untuk berdaftar. Kami telah berbincang secara dalaman sebagai satu kaedah promosi. Kita akan memohon dengan Suruhanjaya untuk wavekan fee untuk mendaftar produk sebagai produk jimat air. Maksudnya pendaftaran adalah percuma, hanyalah usaha dan komitmen dari pihak pengeluar untuk memastikan mereka memasarkan produk berkenaan. Buat masa ini produk-produk yang disenaraikan semua ada pelekat-pelekat star itu. Kalau kita nak membezakan. Itu memang syarat ataupun petanda yang dikhaskan oleh SPAN sebagai satu standard. Bermakna produk yang telah dikenal pasti sebagai produk jimat air, dia akan ada satu pelekat. That's why kita panggil SPPCA, skim pelabelan. So the label tu yang ada stiker pelekat dekat produk berkenaan. Okey, baik. Selepas 10 Mei ini, sekiranya ada yang gagal, ada tindakan yang diambil kepada mereka-mereka yang masih ingkar, dan bagaimana pula pemantauan dari segi produk-produk yang tidak standard?
bila satu undang-undang digazetkan, dikuatkuasakan, bermakna pihak pengeluar berada dalam keadaan defensif. Maksudnya jika tak comply, pihak SPAN boleh mengambil satu tindakan perundangan. Tapi kami ingin memberi satu peluang ataupun grace period. Bila kita kuatkuasakan undang-undang, kita bagi satu grace period untuk satu jangka masa supaya pihak pengeluar dapat mengambil satu pendekatan dengan produk yang sedia ada yang tak berlabel and then untuk memperkenalkan produk baru. Jadi kita tidak akan terus jump in and enforce on the 11th of May, tapi kemungkinan kita bagi masa 6 bulan ataupun setahun. After that, kalau tak comply, jadi pihak pengeluar perlu bersedia untuk berhadapan dengan unit penguasaan SPAN. Baik, sepanjang waktu Tuan jelaskan tadi, saya teringat balik berkaitan dengan sandiwara pengguna yang dilakonkan oleh mereka-mereka yang berbakat dalam kru produksi ini berkaitan dengan kebersihan air itu sendiri. Adakah untuk hari ini ia berkait rapat dengan sumber yang terhad, sumber yang tidak bersih, sebab itu kita perlu jimat penggunaan air? Pencemaran adalah satu hal yang saya dari segi observation kami bukan satu keadaan yang berterusan dan ianya terhad untuk area tertentu, especially kawasan industri. Jadi kempen ataupun promosi produk cekap air bukan berkaitan secara langsung dengan ancaman ke atas kesediaan sumber air. Sebab di Malaysia ni sumber air mencukupi. Pencemaran yang berlaku dari mungkin sekali ataupun 2 kali dalam setahun, itu kes terpencil dan sedang ditangani oleh pihak-pihak yang berautoriti, contohnya Kementerian, SPAN dan juga pihak berkuasa negeri. Kesediaan sumber air bukan faktor untuk menyebabkan kita menggunakan produk cekap air. Sebab dari segi holistiknya, penjimatan adalah satu tuntutan even dalam agama kita. Jadi tidak perlu kita tunggu berlaku pencemaran untuk jimat air. Dan secara rumusannya, tidak ada ancaman dari segi pencemaran sumber air yang menyebabkan kita perlu berjimat. Bertindak. Ya. Betul. Kita lihat kepada kesedaran rakyat hari ini berkaitan dengan penjimatan air. Macam tadi Tuan jelaskan, dalam sektor industri itu atau pengeluar produk itu masih suam-suam lagi, masih sejuk. Jadi bagaimana dengan pengguna biasa atau individu di luar? Saya berpandangan dari kita punya feedback yang kita dapat, tidak ataupun majoriti pengguna di luar sana masih lagi tidak menyedari kewujudan produk. Jadi apa yang kita lakukan malam ni adalah sebagai satu impetus ataupun loncatan untuk memastikan kita mendedahkan bahawa memang wujud produk cekap air dan produk cekap air akhirnya akan memberi manfaat kepada pengguna akhirnya dari segi pengurangan bil. Baik, macam tadi Tuan jelaskan selepas 10 Mei perkara ini akan diwajibkan. Kalau ikutkan kepada kita buat perbandingan dengan produk-produk atau perkakas-perkakas elektrik, perlu ada star-star itu untuk dijual. Tapi untuk air ini selepas 10 Mei, bagaimana dengan produk-produk yang sedia ada yang tidak mematuhi standard? Adakah ia masih boleh dipasarkan atau ia akan ditarik balik? Untuk produk yang tidak mempunyai star rating ataupun tak didaftarkan, mereka perlu pastikan ianya perlu didaftarkan. Itu kaedah yang terbaik. Bukan kata perlu jual secara haram dan melanggar peraturan baru. Itu satu kesalahan. Tapi pihak pengeluar perlu ambil inisiatif. Bila produk tidak tidak memiliki star rating ataupun tidak memiliki label cekap air, mereka perlu bertindak untuk mendaftarkan. Jadi pihak kami memahami situasi pengeluar, mereka memiliki mungkin berpuluh-puluh model yang tak berdaftar. Dan nasihat saya adalah mereka perlu ambil inisiatif dan berdaftar. Sebab bila kita buat enforcement, bila dia tunjukkan bukti bahawa dia telah cuba ataupun telah berusaha untuk mendaftar, mungkin kita boleh bagi masa. Tapi mereka yang memang tak mengendahkan kehendak perundangan,
Ini mungkin yang kita bagi keutamaan untuk enforcement. Baik, penguatkuasaan itu akan dilaksanakan terhadap pengeluar atau pembekal yang membekalkan produk-produk ini? Itu bergantung kepada satu status perundangan dan pihak kami sebagai enforcement, kami tidak menetapkan siapa yang bersalah. Ya. Sebab yang menetapkan adalah DPP ataupun Deputy Public Prosecutor yang menetapkan. Kami hanya menyediakan kertas investigation paper, submit kepada DPP dan DPP akan menentukan siapa yang bersalah. Jadi yang tu di luar skop untuk saya jelaskan. Okey. Kita lihat kepada promosi SPPCA ini, mungkin bangunan SPAN sendiri telah melaksanakan penggunaan pili cekap air. Ada? Bangunan kami telah menukar keseluruhan sejak 2014. Oh, dan bagaimana hasilnya? Hasilnya saya tak pasti sebab bil milik owner yang menguruskan. Jadi tapi dari segi inisiatif dan komitmen, once kita dah keluarkan ataupun gazet satu produk iaitu pili, memang the top management dia mengarahkan semua pili di bangunan yang kami duduki ditukar dengan produk cekap air. Okey, 2 tahun lepas sewaktu saya hadir di masjid di sekitar Ceras berkaitan dengan pelaksanaan pili cekap air pada sekitar tahun 2019 dan saya lihat perbezaan atau mungkin ada yang menyatakan perbezaan pili cekap air dengan pili sedia ada atau pili yang tidak ada standard cekap air ini, perbezaannya dengan water flow itu yang lebih laju dan tidak. Dari segi spesifikasi, Puan, kami tetapkan setiap alat yang telah dilabelkan sebagai produk cekap air, dia punya kadar air yang keluar tidak melebihi 10 liter seminit. Oh. Itu standard. So, produk yang tidak dikategorikan sebagai produk cekap air, kita tak tahu. Kemungkinan 20, 30. That's why dari awal tadi saya sebut, pelaburan untuk menukar ke pili cekap air, pulangannya akan dinikmati beberapa bulan kemudian. Jadi tidak perlu ada satu macam nak tukar tak nak tukar. There is no question about nak atau tak nak. Memang the best way is untuk tukar. Baik. Macam tadi Tuan terangkan, memang ia secara voluntary, tapi kenapa tidak anda menukar kepada pili cekap air kerana pelaburan ini bukan untuk hari ini. Pelaburan ini untuk generasi masa akan datang, anak cucu kita. Kita akan kembali ke Bicara Pengguna, kita berehat seketika. Carta Pengguna nombor 1. PKP 3.0 berskala kecil, kurangkan kesan ekonomi. Keseimbangan antara kesihatan rakyat dan ekonomi adalah aspek penting yang perlu diberi keutamaan ketika ini. Petikan di Harian Metro. Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 sekali lagi kita hadapi Perintah Kawalan Pergerakan kalau diikutkan mereka-mereka yang bersekolah telah pun melaksanakan pembelajaran dan pengajaran di rumah, mereka yang berada di asrama telah pulang dan ini mungkin akan memberi sedikit perhatian kepada SPAN penggunaan air yang mungkin akan lebih daripada biasa. Bagaimana Tuan? Secara relatifnya, bila dalam satu premis rumah, dari segi pengiraan dalam pembinaan loji dan sebagainya, kita mengandaikan satu rumah dalam 4.7 ataupun 5 penghuni. So dari situ kita boleh bajetkan keperluan upstream dari segi pipe sizing, capacity loji. So bila pelajar balik yang sebelum ni di asrama dan sebagainya, of course, penggunaan di rumah akan meningkat. So, secara puratanya satu rumah yang tipikal dengan sekali penggunaan mesin basuh dalam masa 2 hari dengan 5 penghuni, penggunaan satu rumah biasanya 1 meter cube sehari bersamaan dengan 1000 liter.
Itu dari segi average yang digunakan. Tapi bila berlaku pertambahan penduduk ataupun penghuni, penggunaan akan meningkat. Dan pihak logi ataupun pengurusan operator perlu mengagihkan air yang mencukupi antara satu kawasan ke satu kawasan. Mungkin sebelum ni kawasan sekolah berasrama memerlukan air. Tapi bila pelajar dah balik ke rumah masing-masing, tumpuan demand permintaan air akan tertumpu lebih kepada premis-premis rumah. Jadi di sini terletaknya pengurusan pentadbiran pengagihan air yang cekap mampu memenuhi kehendak pengguna. Baik, kalau kita berbalik kepada penggunaan produk cekap air itu, kita lihat apa lagi kelemahan pengguna yang mungkin Tuan boleh jelaskan? Selain daripada kita tak jimat air, kita tidak menghargai anugerah air itu, apa yang sebenarnya kecuaian atau culas-culas yang sebenarnya kita tak sedar itu adalah satu pembaziran? Soalan Puan kita boleh relatekan dengan saya gunakan perkataan tabiat. Bila kita berus gigi, biasanya kita membiarkan pipe terbuka. Mungkin untuk berus gigi kita perlu hanya mungkin 500 ml ataupun 1/2 liter air. Tapi disebabkan kita terus buka pipe, kemungkinan air yang keluar 3 liter. Sedangkan kita perlu hanyalah 500 ml. Kan? Bayangkan 2.5 mil yang keluar masuk ke longkan dan ke alam sekitar. Itu satu. Satu lagi untuk siram pokok, untuk basuh kereta sampai mungkin setiap hari. Yang tu sepatutnya boleh dielakkan. Instead of menggunakan running hose, mungkin boleh pakai baldi. Dikatakan penjimatan lebih 50%. Instead of using the running pipe, kita pakai baldi. Kita guna baldi untuk basuh kereta. Dan satu lagi, kita menerima hujan yang kadar hujan yang tinggi. Jadi kenapa tidak kita the so-called rain harvesting untuk siram pokok, untuk mungkin basuh kereta kan. Jadi kita dah masuk ke tahun 2021, kita perlu mengubah tabiat penggunaan air sebab air bukan sesuatu yang infinite. Maksudnya sampai satu tahap jika tidak diuruskan dengan baik, mungkin kita akan menghadapi masalah sebagainya negara luar kemudian. Jadi berjimatlah sebelum kita menerima mungkin sesuatu yang kita tak. Dan kita lihat 2/3 dunia itu adalah air. Tapi mungkin disebabkan itu kita menganggap air ini senang untuk diakses, air ini senang untuk dimiliki. Tapi sebenarnya proses untuk mendapatkan air yang bersih itu yang susah. Tadi pada awal perbincangan kita, Tuan ada nyatakan dengan sasaran kerajaan untuk menurunkan jumlah penggunaan air domestik per kapita setiap hari dari 201 liter kepada 180 liter menjelang tahun 2020. Adakah volume-volume ini dapat direalisasikan, ia relevan? Salah satu fungsi SPAN bila kita mempromosikan produk cekap air adalah untuk merealisasikan hasrat kerajaan yang di bawah mandat Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA, dan telah dimandatkan kepada kami untuk mengambil tanggungjawab mempromosikan dan memastikan sasaran ini tercapai. Antara yang kita buat pelbagai kempen, termasuklah awareness kepada pengguna. Jadi walaupun hasrat ini boleh dikatakan satu hasrat yang murni, tapi kalau awareness di kalangan pengguna itu masih rendah, kemungkinan ianya sukar untuk dicapai. Jadi selain produk cekap air dan pelbagai perundangan subsidiary yang diperkenalkan oleh kerajaan, apa yang penting adalah awareness pengguna untuk menggunakan air secara berhemah. Contohnya adalah tabiat kita masa berus gigi, mandi dan lain-lain aktiviti yang kita buat. Baik Tuan, kalau kita recap balik pada awal perbincangan, produk-produk ini mudah untuk didapati, ada di kedai-kedai hardware, juga boleh didapati di talian, dan sekiranya mereka atau pengguna luar sana, anda dan saya mahukan produk-produk atau memantau produk-produk apa yang telah pun didaftarkan di bawah SPPCA, kita boleh layari di mana Tuan? Di laman sesawan SPAN, www.span.gov.my, di sana ada satu menu untuk produk cekap air.
dan telah tersenarai segala model dan juga pengeluar. Jadi ia one stop center, dan kalau para pengguna melihat satu pengeluar yang tak tersenarai, boleh report kepada kami sebab itu kemungkinan sesuatu yang tak diluluskan. Jadi sebab semuanya tersenarai dan transparent, senarai pengeluar dan jenis produk semuanya tersedia dalam sesawan SPAN dan boleh lihat di sanalah. Baik, kalau pengguna selepas 10 Mei ini pengguna mendapatkan produk-produk cekap air, tetapi produk itu kalau dirasakan pihak pengguna ia tidak menjimatkan, boleh memang kami alu-alukan sebab kami yang mengeluarkan the so-called label kelulusan, dan kami bertanggungjawab ke atas prestasi lengkapan berkenaan. Jika pihak pengguna merasa sanksi ataupun mendapati tak ada beza produk cekap air atau tidak, sila laporkan. Kemungkinan produk itu produk yang tak betul dan tidak ada satu penaraf ujian yang disahkan oleh SIRIM. Jadi yang penting adu untuk kita siasat. Baik Tuan, lagi beberapa hari kita akan 10 Mei. Jadi selepas 10 Mei, adakah ini akan terus dipromosikan atau mungkin apa hasrat pihak SPAN kalau ikutkan kepada susun atur kerja selepas ini? Promosi akan diteruskan. Kami akan buat engagement dengan media, dengan stakeholders, dan kita telah senaraikan 5-6 aktiviti sepanjang 2021. Kami tak terikat dengan 10 Mei, tapi kami concurrent untuk memastikan pengguna dan awareness seiring dengan the gazettement of the law. Baik, kalau diikutkan kepada promosi ni, pengguna selagi ia tidak dipromosikan secara maya, secara ada duta-dutanya yang berdiri di sebalik produk-produk cekap air ini, kadang-kadang mereka tidak dapat perhatian. Apa mungkin tindakan SPAN? Itu satu cadangan yang baik, kami akan pertimbangkan. Okey. Baik, kalau diikutkan kepada sekarang ini, hasrat, kalau kita tahu mencapai kepada 10 Mei ini, perkara-perkara ini akan dilaksanakan, undang-undang juga akan dikuatkuasakan bermula 10 Mei ini. Jadi apa mungkin hasrat pihak SPAN? Mungkin pihak SPAN boleh jelaskan kepada pengguna luar sana, menjelang 10 Mei ini perlu bergerak cepat, perlu bergerak segera. Kami di SPAN sangat mengharapkan pengguna dan pemaju-pemaju di luar sana agar dapat menukar dari segi standard lengkapan yang digunakan dengan menggunakan produk cekap air. Bukan setakat ianya boleh menjimatkan bil akhirnya, tapi secara holistik ataupun jangka panjang ia boleh memberi satu benefit ataupun manfaat kepada alam sekitar, sebab aliran air kotor, kumbahan ataupun limbahan yang kita discharge ke public drain akan dapat dikurangkan secara umumnya. Okey. Baik Tuan, secara peribadi Tuan dah gunakan produk ini? Saya menyewa. Jadi saya tak pasti tuan rumah pakai produk cekap air, tapi saya akan pastikan yang ditukar dalam masa yang segera. Okey, baik. Tapi di bangunan SPAN telah pun dilaksanakan. Yang itu saya boleh sahkan. Ya, baik. Terima kasih. Banyak telah kita jelaskan berkaitan dengan produk jimat air. Sudahkah anda menggunakan produk jimat air? Kalau belum, cepat-cepat kita gunakan kerana kita tahu sumber ini adalah anugerah. Sumber ini adalah nikmat yang diberi sekali seumur hidup. Jadi kalau kita tak jaga hari ini, bagaimana dengan generasi-generasi akan datang? Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Muhammad Nasir Mahmud, Pengarah Kanan Bahagian Pembangunan dan Audit Industri Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Selamat menyambut Hari Raya minggu depan Tuan. Sama-sama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.